Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqi ma'suman. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq kullu ummati yadkhulunal janna illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba au kama qala. Yang kita hormati Tuan Haji Ismail bin Razali, pengerusi jawatan kuasa pengurusan Masjid Darussalam beserta dengan seluruh ahli jawatan kuasa pengurusan masjid, yang kita muliakan barisan para imam, petugas-petugas masjid serta sukarelawan masjid. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Pertama dan selamanya kita merafakkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas pelbagai nikmat yang telah kita perolehi daripada Allah Subhanahu wa taala, di atas pelbagai nikmat yang telah kita kecapi selama ini. Dan secara pribadi saya merasa amat bersyukur dan merasa amat bertuah, kerana apabila kita berada di rumah Allah yang mulia ini, maka kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pelbagai jenis nikmat, sama ada yang kecil ataupun yang besar, sama ada nikmat yang nampak ataupun nikmat yang tersembunyi, sama ada nikmat yang tersurat ataupun nikmat yang tersirat. Kita ambil contoh beradanya kita pada pagi ini di rumah Allah yang mulia ini, maknanya kita masih lagi dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu sebut, bukan sekadar kita dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita dibekali dengan nikmat kesehatan, kekuatan tubuh badan, kelapangan masa, dan tidak kurang penting nikmat ukhuwah ataupun nikmat kasih sayang. Tanpa nikmat yang satu ini, si kita mau datang ke masjid tu pakai apa, aku malas aku nak pergi ya. Aku singam dengan orang ya, aku singam dengan orang tu. Minat lalu-lalu ulun dingam kita ya. Tetapi alhamdulillah Allah masih mencampakkan dalam dada-dada kita, dalam hati-hati kita nikmat ukhuwah, nikmat kasih sayang, sehingga dengannya kita membuang isu-isu yang tidak penting, mengabaikan sentimen-sentimen yang mengganggu gugat kasih sayang ataupun ukhuwah di antara kita, sehingga kita dapat datang ke rumah Allah yang mulia. Dan yang terpenting lagi, tidak lain dan tidak bukan, udah terang lagi bersuluh, yaitu nikmat hidayah. Nikmat hidayah ini sebenarnya yang terpenting. Saya selalu sebut, tanpa nikmat hidayah kita tidak akan datang ke masjid ini. Tanpa nikmat hidayah kita tidak dapat membawa kaki kita melangkah ke rumah Allah. Walaupun kita mampu berbasikal, pergi ke Tanjung Batu berbasikal, mampu sampai ke Simpang Bakun, mampu sampai ke Sebauh, bahkan sebahagiannya mampu ke Balangian, ke Mukah, ke Miri, mampu berbasikal. Tetapi tanpa hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, jangankan ke masjid, tanpa hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang paling hampir dengan kita dua akan saya kupas nanti. Yang hampir dengan kita, lidah. Tanpa hidayah daripada Allah, lidah tidak akan bergerak. Walaupun
Kita yang kelihatannya mengawalnya. Lidah tanpa hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mampu digunakan untuk berzikir ataupun mengungkapkan perkataan-perkataan yang baik. Itu lidah yang memerlukan gerakan. Yang paling hampir lagi dengan kita apa dia? Qulub ataupun al-qalb, hati kita. Tanpa hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, si bergerak. Sebab ialah saya dulu pernah terlibat dengan tarekat, dulu belajar dulu lah. Baru kata orang dek, setahun jagung terlibat dengan tarekat. Dia ajar. Setiap desah jantung kita tu Allah, 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 Allah. Dia bawa cerita jantung. Berdegup jantung kita, di situ kalimah Allah keluar. Allah, 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 Allah. Sempat dulu belajarlah. La ilaha illallah. Dia terjun ke hati. Naik tak? La ilaha illallah. Lupa saya ngamal benda-benda macam ni dulu. Tetapi ketika ya setiap nafas, tiap degup jantung Allah, Allah, Allah. Subhanallah. Ketika ya lah, oleh kena jenis malas nak beramal, hilang semua ya. Allah, Allah, Allah. Jadi maknanya apa yang nak saya bawa, betapa besarnya, betapa pentingnya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita mampu untuk kembali menunaikan, melaksanakan tugas utama kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala selalu gila terdengar ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Saya ulangi, dengan hidayah Allah lah maka kita mampu untuk berperanan, berfungsi dengan yang sepatutnya, yaitu menjadi hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mampu untuk mensyukuri nikmat yang terbesar ini, nikmat hidayah, dan mudah-mudahan dengannya Allah akan menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Sebagai pemain cadangan, kalau orang Indonesia bilang itu sebagai pemain cadangan, pemain reserve pada pagi ini insyaAllah menggantikan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Ali Futullah. Saya akan berkongsi satu dua perkara yang merupakan tazkirah. Tazkirah maksudnya peringatan. Peringatan maksudnya benda yang dah kita tahu cuma menjadi peringatan ataupun reminder kepada kita. Saya selalu sebut al-maklum. Kita tu sebagai manusia biasa, kita selalu lupa. Ma sumiyal insan illa binisyan. Tidaklah kita dinamakan manusia melainkan kita memiliki sifat lupa. Banyak benda yang kita lupa dalam kehidupan kita. Jadi alhamdulillah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala lagi, maka kita dapat mengingati perkara-perkara yang sepatutnya kita ingati sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Baik, berbicara dalam soal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dah sentuh benda ini di pertemuan-pertemuan yang lepas. Apabila kita menyebut tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya banyak sebenarnya. Yang pertama saya sentuh di pertemuan yang lepas, hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hakikat ibadah adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, hakikat ibadah itu sendiri adalah upaya kita untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di mana ulama memberitahu kepada kita ada 3 peringkat kesyukuran kan. Dah saya selalu sebutkan. Yang pertama, seorang yang apabila Allah beri nikmat kepadanya, nya tahu nikmatnya daripada Allah, tahunya. Tapi si juga bergerak-bergerak macam ya juaknya. Nya tahu aja. Yang kedua, bila nya mendapat nikmat, golongan kedua, nya dapat nikmat, nya tahu, nya pun menyebut alhamdulillah. Bergerak juga bibirnya, bergerak juga lidahnya mengucapkan alhamdulillah. Golongan ketiga, level kesyukuran yang ketiga, orang yang apabila Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepadanya, nya tahu, nya faham, nya menyebut-nyebut, nya kembali menggunakan modal yang berupa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk kembali beribadah ataupun mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ibadah ataupun amal soleh yang kita lakukan adalah upaya kita untuk
mempamerkan, menterjemahkan rasa bersyukur yang ada dalam hati kita terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Okey, yang keempat, hakikat amal soleh, amal ibadah yang kita lakukan adalah upaya kita untuk memperbanyakkan pahala yang merupakan bekalan untuk kehidupan di alam kubur dan juga alam akhirat. Apabila kita cepat ataupun lambat, berani ataupun takut, bersedia ataupun tidak, kita akan ditransfer oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat dan lambat dalam kehidupan kita tu nanggana. Banyak sekali yang umur 80 jalan, yang umur 40 jalan, yang umur 20 jalan, bahkan yang masih baby lagi pun jalan. Maknanya depan mata kita nangga sebahagian daripada manusia telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita berani ataupun takut, maka kita pun akan dimatikan. Sama ada kita bersedia ataupun tidak, kita akan dimatikan. Sama ada kita tahu atau tidak tahu, kita akan dimatikan. Contoh, ada orang tahu bilanya mati, Ustaz. Maksud saya, sila exactly-nya tahu bilanya mati. Contohkan macam banduan yang dijadualkan untuk menjalani hukuman mati. Nya tahulah. Okey, hari Jumaat minggu depan nya dijadualkan untuk apa? Untuk dihukum gantung. Mananya tahulah jadual tarikhnya akan dihukum mati. Ya, maksudnya nanti. Tetapi exactly kita sih tahulah. Ya, adalah rahsia daripada Allah Subhanahu wa taala. 3 rahsia Allah. Pertama rezeki, yang kedua jodoh, yang ketiga ajal maut, kita sih tahu. Baik, saya nak bawa kepada yang terakhir tadi, yang keempat. Ibadah yang kita lakukan adalah upaya kita untuk mengumpul pahala-pahala yang dengannya harapan dan impian kita dapat dimbak di alam kubur ataupun di alam akhirat apabila kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita minta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan. Alhamdulillah, muka-muka yang hadir pada pagi yang berbahagia itu, insya-Allah muka-muka mereka yang berusaha untuk menjadikan diri mereka betul-betul sesuai dengan apa yang Allah nak, yaitu hamba-hamba Allah yang beribadah kepadanya. Kita alhamdulillah telah melakukan pelbagai amal soleh, amal ibadah yang fardu kita buat, yang sunat kita gohet tua. Di malam hari kita beribadah, di siang hari kita beribadah, rami-rami pun kita beribadah, sembunyi-sembunyi pun kita beribadah. Ibadah yang nampak kata kita subhanallah, 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 kita berzikir. Nampak tak? Nampak, yang megang tasbihnya berzikir. Tapi ada yang amalan si nampak, duduk dia, duduk. Jangan fikir jadi duduk si berapa, tetapi hatinya sedang connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Mati pun dalam rangka zikrullah. Jadi maknanya dalam kehidupan kita ini banyak sekali amal soleh yang kita lakukan, harapan kita agar dapat dijadikan bekalan untuk kehidupan di alam akhirat nanti. Walau bagaimanapun, baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan, walaupun kita dah best dah betul dah cun dah berada di jalan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang melakukan amal ibadah dalam kehidupan, namun simpanan yang kita kolek selama ini, saving kita pun Nabi madah boleh bocor, boleh hilang, boleh burn. Kita ambil 2 benda lah kini tu. Yang pertama, saving kita dalam bank. Kita menyimpan wang, duit dalam bank. Apa tujuannya? Si lain dan si bukan, simple aja. Harapan kita agar kita mampu memanfaatkan wang simpanan tersebut. Duit yang kita simpannya, harapan kita dapat digunakan sama ada untuk keperluan-keperluan tertentu ataupun untuk perbelanjaan di hari tua kita. Ya, al-kononnya, impian kita, niat kita, tekad kita, saving. Kemudian yang popular 2-3 bulan tu KWSP,
Oh, KWSP ni ada dua. KWSP satu, KSWP satu. Kalau KWSP kumpulan wang simpanan pekerja, KSWP kumpulan sapu wang pekerja. Ada juga tadi sapu wang pekerja tu. Ha. Orang bekerjanya tukang nyapu, peragut dia kira KSWP lah, kumpulan sapu wang pekerja. Orang lain gagal bekerjanya minta relax-relax dia menyapu. Ha? Mencuri, scammer, menipu. Juta-juta kita dengarkan tuan scammer nak. Ya, jenis KSWP ya, kumpulan sapu wang pekerja. Orang lain lelah bekerja hanya relax-relax dia nipu orang banyak. Saya 2-3 kali kadang-kadang tahniah anda telah memenangi hadiah 200,000. Di reply kena itu, bos minta maaf bos, saya orang kaya si perlu 200,000 tu bos. Oh kaya 200,000. Hati dia dapati ngarap juga. Benar-benar minta 200,000 tu ngarap juga. Dalam saya ada duit tu. Nangga nak beli rumah lah, kereta kaca lah, nak berbini baru lah. Loba juga. Minta maaf ya guru aja, yang duit guru aja. Tengok. Jadi kita lihat, lalu bila cerita pasal berbini baru, lalu lupa apa nak daripada hati. Banyak sekali yang yang kita mengharapkan daripada duit dia tadi. KWSP. Katakanlah umur kita 50. Kita dah bayang-bayangkan 50. Aku dah boleh mengeluarkan akaun 2 akaun 2. Sekian ribu dah terbayang dah. Sepatut duit dia pergi umrah, pergi haji kah. Ni fikir tu, geng kita tu orang musim bersikal. Ya Allah ya Tuhanku, saya cerita orang di Bintulu tu, dahsyat orang di Bintulu tu. 2-3 hari tu kawan-kawan bercerita, bersikal 40,000. 40,000. Seorang lagi 30,000, seorang lagi 28,000. Lalu si berani saya tak bertanya dengan dia lagi, bang, berapa kau bersikal tu? Level saya, sikal level saya paling berani saya beli pun 2,500, 2,000, 1,500. Ya pun berfikir 1,000 kali nak beli. Beli kawan tanya, bersikal baru, hutang aku bila nak bayar? Bila saya seorang kawan lah cerita lucu nak kawan tu. Bisikal yang memang kacak. Bila saya nak, bang, berapa tak beli bisikal tu bang? Awalnya minta maaf. Ustaz, minta maaf dengan kita Ustaz. Minta maaf, jangan saya salah faham tu. Saya nak nyebut malu dengan Ustaz. Apa hal? Apa kita malu? Mungkin nyebut tentang anak saya kelak beli bisikal dapat, beli haji si dapat, umrah si dapat. Subhanallah, 30,000 bisikalnya. Subhanallah, terkejut saya. 30,000. Ya Allah ya Tuhanku. Tetapi bagi saya lah, memangnya mampu. Apa mau cakap? Memangnya mampu. Memang orang berduit lah. 30,000 ya bosku. Saya beli bisikal dengan bini, gua nak beli, minta izin dengan bini. Beli bisikal minta izin dengan bini. Nanya dengan bini, berapa bisikal bang? Kawan jualnya beli 2,500, nak potong nak jual 1,500. 1,000 dipotong. Ya pun 7 kali meeting dengan bini. Cik putus. Saya dah kata putus dia beli. Cik dapat juga. Fikir-fikir mun aku beli tu, dapatlah aku beli tu. Siklah pedas telinga aku kena nok orang tertentu, kau tu. Tetapi bagi kawan-kawan yang nak beli si salah lah. Memang dah ada lebihan rezeki. Ni nak mula bagian masing-masing. Baik. Cerita kesian lagi cerita. Baik. KWSP. Tapi saya pun KWSP, hari-hari saya KWSP. KWSP saya tak lain sikit. KWSP, keluar wang sendiri punya. di bank. KWSP keluar wang sendiri punya hari kan. Baik. Apa yang nak saya buat? Kita mengharapkan KWSP ya dapat kita manfaatkan untuk keperluan-keperluan tertentu, keperluan kecemasan ataupun untuk kehidupan di hari tua. Tiba-tiba bila kita umur pencen, harapan kita nak mengeluarkan duit dapat dikeluarkan tetapi kita tidak dapat memanfaatkan. Tiba-tiba seminggu sebelum kita keluar, tiba-tiba berlaku kemalangan, kita melanggar orang, mati orang dilanggar kita. Terpaksa duit kita digunakan untuk membayar pampasan orang yang kita langgar. Harapan kita nak
harapan kita nak menggunakan duit dia, ataupun harapan kita nak menggunakan duit dia, tiba-tiba ada keperluan lain lebih mendesak. Ada saudara mara, ibu ayah kita kan, isteri kita, anak-anak kita pun, keluarga kita yang sakit. Kita harap al-kononnya duit ada, boleh lagi digunakan untuk enjoy sikit lah. Pergi Turki kah, pergi Korea kah, pergi Jepun kan, nak melancong konon. Tapi si dapat. Sebab duit yang al-konon kita impikan untuk kegunaan duniawi sikit, si dapat. Sebab terpaksa digunakan untuk membayar benda-benda yang si dijangka kita. Ataupun pernah berlaku, saya selalu cerita betul lah. Cerita bapa penakan saya pun. Ceritanya mengeluar duit. Si banyaklah, 80,000. 80,000 ceritanya jual tanah. Tiba-tibanya hampir kena rompak. Bisak tangannya. Kena back ladder, ditarik. 80,000. Duit jual tanah. Harapan kita bayangkan mun berjayalah, rompakannya berjaya, orangnya berjaya merompak. Macam ni perasaan kita. Subhanallah, 80,000. Mungkin baginya sikit, bagi saya tu 80,000 tu banyaklah. Kita jangan 80,000, nak 1,000 ya berpusing. Macam tawaf dekat BSN nak nunggu, nak 1,000 orang nak ambil basah nak BSH. Bantuan cara hidup berpusing je depan BSN. Berbaris-baris. Si dapat polis nak atur. Oh, jaga SOP, jaga. Pakai apa aku? Lambat cerita ya. Si dapat polis nak atur bab memang kita kawal. Ya pun kita perlu nak ambil apa lagi 80,000. Okey, apa poin yang saya nak embak duit yang kita fikir kita nak nikmati, si dapat nikmati. Macam ni perasaan kita. Orang lain dah pergi haji dah, bahkan ada yang 2-3 kali pergi haji. Orang lain dah pergi umrah dah. Harapan kita duit KDSP boleh digunakan untuk pergi haji, pergi umrah, boleh untuk belajar. Tetapi duit kita dapat dimanfaatkan kita kena sebab-sebab yang pelbagai lah. Macamnya juga dengan pahala-pahala amal soleh yang kita lakukan. Banyak sekali kita beribadah daripada sejak baliknya beribadah. Arum pula dai dah hijau biru dah hari sama dengan kulit parik dah dainya. mbaknya beribadah. Tangan tu dah leder kata orang ni, mbaknya berzikir subhanallah. Tetapi amal pahala amal soleh yang al-kononnya rasa dah banyak terkumpul, rupa-rupanya Nabi madah boleh burn, boleh terpadam, boleh terhapus, boleh musnah. Mengapa? Maka Nabi menyebut sittatu asya tuhbitul a'mal. Sittatu asya tuhbitul a'mal bermaksud ada 6 perkara. Sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara, 6 hal yang boleh menyebabkan burn, boleh menghapuskan pahala amal soleh kita. Ada 6 perkara. Disebutkan di sini, okey. Disebutkan di sini al-istighalu bi uyubil qalbi, qaswatul qalbi, hubbud dunya, qilatul haya, tulul amali, adh-dhalimu yantahi. Okey, maksudnya itu ada 6 perkara yang boleh menyebabkan pahala amal soleh kita terbatal ataupun terhapus ataupun musnah. Yang pertama Nabi menyebut al-istighalu bi uyubil khalqi. Al-istighalu bi uyubil khalqi bermaksud terlalu sibuk dengan uyub, dengan nok jaiknya orang lain. Al-istighalu bi uyubil khalqi, terlalu sibuk dengan nok si betul, nok si bagus, nok salah, nok buruknya orang lain. Nak orang lain semuanya nampak. Isyaya, nasing kau isalal. Isalal, akau yang malaikat. Saya iblis. Isalal lah. Terlalu sibuk dengan nok salah, nok si betul, nok si best, nok jahit, nok buruk ataupun keaiban-keaiban orang lain. Itu yang pertama kata Nabi, al-istighalu bi uyubil khalqi.
Sebab biarlah saya madah, selalu saya madah dengan tuan-tuan, apabila saya sebelum tidur dan bangun tidur, dua benda yang saya cuba sematkan di minda di hati saya. Aku simok mengumpat orang. Aku lagi-lagi simok memfitnah orang. Mengumpat simok, memfitnah simok. Ya, tekad sebelum tidur dan tekad waktu bangun tidur. Tekad aja. Bangun tidur, uduk, pergi disuruh, udah warming up. Melaseng lah. Semua orang pakai tuturnya, pengerusi kena umpat, AJK kena umpat, Bilal kena umpat, imam kena umpat, jemaah kena umpat, ketupat lel. Dulu konon Ramadan nak hal mengumpat tu kerja perempuan nak. Si ada cerita kerja perempuannya, orang lelaki pun lebih kurang juga. Orang lelaki pun ngambil alih tugas perempuan membawang. Bukannya membawang lagi ya, meliak, mengunyit, menjerai semua. Di gohetnya. Al-istighalu bi uyubil khalqi. Terlalu sibuk dengan nak jahitnya orang lain. Nampak lalu-lalu clear kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain memang nampak. Kesalahan diimpun, ya Allah ya Tuhanku. Saya dah. I am Mr. Perfect. Sebab biarlah dulu ada satu cerita, ada Cina madah lah. Cerita orang Cina madah. Baby tu, anak yang lahir ke dunia, nya ngembak 2 igik bakul. Setiap anak yang lahir ke dunia, nya akan ngembak 2 igik bakul. 1 bakul besar, 1 bakul kecil. 1 bakul besar, 1 bakul kecil. Bakul kecil tu di depan, bakul besar di belakang. Bakul kecil di depan, bakul besar di belakang. Bakul kecil tu orang yang pun, bakul besar kita yang pun. Apa isi kandungan kedua-dua bakul ya? Nak buruk, nak jahit, nak si betul, skandal, kes itu, kes ini, dua-dua dalam tu. Yang kecil, yang besar, dua-dua penuh dengan benda-benda yang negatif, benda-benda yang si bagus. Yang kecil siapapun, orang pun. Yang besar siapapun, kita pun. Oleh kerana kita bangun tidur je, buka mata, yang nampak di depan, di belakang, ya, tentulah yang depan. Apa yang depan dek? Bakul kecil. Apa dalam bakul ya? Nak jahit, nak buruk, nak salah orang lain. Nampak. Nyampur besar lalu-lalu. Besar lalu-lalu, bakul di belakang, si nampak. Sebab lah orang Cina-Cina dulu madah, bangun aja kita tidur, lalu nangga kesalahan orang. Kesalahan dia pun si nampak. Ya. Subhanallah. Cepat benda tu cepat disembunyi dalam masyarakat kita lah. Kadang-kadang ya Allah ya Tuhanku, seperti macam dah disuruhnya mengumpat, di kenduri kendaraannya mengumpat, di seminar khususnya mengumpat, di padang bolanya mengumpat, sampai berbasikal pun mengumpat, sampai memancing boleh mengumpat. Yang saya ada kerja lain, mengumpat. Padahal tuan-tuan, puan-puan, mengumpat tu dahsyat. Punya kesalahan. Mun kesalahan lain-lain kita boleh angkat tangan, Allahumma ghfirli, ya Allah ya Tuhanku, keampunkanlah segala dosa dan kesalahanku. Kita minta dengan Allah. Tapi bila dosa mengumpat tu, ya Allah ya Tuhanku, tuan-tuan fahamlah. Aduh. Nyasi akan selesai. Sekadar mengangkat tangan, memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita kena agak orang yang kita umpat. Siapa yang orang yang kita umpat, kita agak minta halal. Berani kita, berani sih. Berani sih. Berani Ustaz. Berani. Tu tapi muka kita nak berani. Kat nak pengurusi, berani nak pengurusi. Pengurusi ya, tangan pengurusi lagi menyerempat.
3 minggu demam. Dah kat dengan 4 orang kita nak minta halal, bukannya senang. Dengan ego kita, dengan takut kita nak ngagak. Aduh. Saya ulangi, dosa kita dengan Tuhan, Allah pada angkat tangan, minta, Allah akan mengampunkan. Dosa dengan orang, tuan-tuan fahamlah, sekadar nak mengulangi, dahsyat. Macam ni lah kita nak berurusan di akhirat kelak. Sebab ialah ulama mengatakan saat, detik ataupun momen yang paling menyedihkan, di antara momen yang paling menyedihkan di akhirat kelak, di hari hisab, di hari pengadilan, ketika di mana kita melihat satu persatu pahala amal-amal soleh kita dipindahkan ke akaun orang lain. Solat fardu kita pahalanya ditransfer ke akaun orang lain. Puasa, pahala puasa kita ditransfer kepada orang lain. Zakat, haji, sedekah, qiyamul lail, ini semua ditransfer kepada akaun orang lain. Itu di antara momen yang menyedihkan bagi seorang hamba Allah di akhirat kelak. Kenapa? Di antaranya disebabkan oleh dosa mengumpat. Mengapa berlakunya dosa mengumpat? Karena al-istighalu bi uyubil khalqi, karena suka mencari si betul orang. Kadang-kadang kita cari modal, lebih lagi musuh kita nak. Lebih-lebih lagi musuh kita, ya, modal kita pergi ngentamnya. Dan bila kita cari kesalahan, nak buruk orang lain, si cukup disiaja kita menjadi wartawan sambilan, pemberita sambilan. Ya, kita menyampai berita, oh bla 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 siano, oh blu 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 lu sinun. Cerita kita nak. Sama dah bukan sekadar kita mencari mengorek nak si betul orang lain, tapi step yang seterusnya biasanya kita akan menceritakan nak si betul, nak si bagus orang lainnya. Ustaz, kami bercerita tu bukan bulak, benar bah. Benar bah. Yang benar kata Nabi apa? Mengumpat. Yang bulak fitnah. Benar Ustaz. Kami cerita pun bukan apa tu, bukan cerita, bukan ngumpat tu, ngenang aja bah. Macam-macam yang melapit kata-kata. Ngenang aja bah. Macam istilah rasuah di Malaysia bah. Ya, bukan rasuah ya Ustaz. Ya, duit terima kasih. Duit terima kasih. Saya dulu sekejap terlibat dalam construction. Dalam politik saya terlibat sekejap, dalam bisnes construction ada pengalaman lah. Bukan rasuah ya Ustaz, uang terima kasih, lubang perut ke. Uang terima kasih. Duit pelincir lah. Duit saguati lah. Macam-macamnya nak menghalalkan benda ya. Aduh, malah nak cerita lah. Aduh, apa cerita le Ustaz apa lah yang di Indonesia? Lucu juga ceritanya ya. Bila satu ketika kelak di akhirat, sidak golongan di surga dengan ahli neraka kan, dan konon nanti boleh berbincang dah. Macam ni kita nak belah jabatan antara surga dengan neraka, surga ke neraka. No problem, kata tidak surga, tidak neraka mudah, kita gini-gini pun kita nak pola jabatan untuk supaya kita saling ziarah menziarahi di akhirat. Tidak neraka surga confirm. Berjanji sekian hari bulan kita start projek, sekian bulan sepatutnya siap projek. Sampai 15 hari tidak di neraka tu sudah setengah dah projek tanya. Tunggu dia tengah jauh. Belum jak mula projek sidak di surga nun. Ditanya, "Oi, bos, apa hal kita pun tu? Projek belum start lagi." Macam ni nak start. Kami dalam tu, si ada kontraktor, si ada engineer, si ada semua. Ya, nak kontraktor semua. Belah nun. Cerita nak menteri pun tak ada tu. Nak menteri semua belah nun tu ya.
Faham maksudnya tadi? Sindiran tak nyari di surga saya ada orangnya ada konduktor banyak neraka, konduktor banyak ada engineer banyak. Tapi ya cuma cerita aja lah. Tetapi walaupun cerita memang berlaku dalam kehidupan. Sebab saya terlibat dengan construction dulu sikit-sikit faham saya. Sampai kini tu saya menggunakan teringat bila keadaan-keadaan tertentu. Sebab ya saya berhenti si sanggup saya nak meneruskan. Sampai saya dianak oleh orang Allah kontraktor bodoh. Best sampai gini tu saya ingat kata-kata ya, kontraktor bodoh. Kenapa? Kena si pandai beri duit terima kasih. Siapalah bodoh pun bodoh lah. Jadi sekadar nak mengulangi ada 6 perkara. Satu tadi al-istighalu bi ulubil khalqi. Ada 5 benda kita akan menyebutnya di pertemuan-pertemuan yang akan datang insya-Allah. Baik. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan kita dapat merenungi adakah yang pertama ini al-istighalu bi ulubil khalqi, iaitu sibuk dengan aibnya orang lain dapat ada dalam diri kita atau tidak. Kalau ada, gunakan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk bertaubat. Kalau kita belum mampu bertaubat pun perbanyakkan istighfar. Seperti yang saya katakan tadi, bertaubat kita nak minta maaf dengan orang yang kita umpat, yang kita fitnah ya. Aduh. Paling kurang pun kita memperbanyakkan istighfar kita. Kekesalan kita, keinsafan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan Allah menggerakkan hati orang yang diumpat tiba-tiba yang madah, ya Allah ya Tuhanku, aku halalkanlah siapa-siapa ajak mengumpat aku ya Allah. Allah boleh menggerakkan hati-hati manusia kerana Allah Maha mengetahui, Allah Maha berkuasa. Istighfar. Jangan putus asa. Jangan kita fikir alang-alang dah jahit, jadi jahit teruslah. Jangan putus asa. Baik. Terima kasih di atas segala perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang cicunnya, yang si baik ya, yang si tepat adalah kelemahan saya sendiri. Mohon dimaaf. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.